Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama. Perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang berlaku hari ini membolehkan teknologi digital digunakan secara meluas, termasuklah dalam pemasaran perniagaan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, penggunaan platform ekonomi digital ini harus difahami dan digunakan sepenuhnya, termasuklah oleh golongan penjaja, peniaga dan perusahaan kecil dan sederhana PKS agar dapat membantu memperluas dan mengembangkan lagi perniagaan mereka. Jelas beliau lagi, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelabuhan Sarawak, Mintred, telah diamanahkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg untuk melaksanakan inisiatif digital seperti program Go Digital Sarawak dan Digital Marketing Sarawak. Usahaan melalui program ini, usahaan akan dibimbing dan dipantau selama 6 bulan untuk memastikan mereka boleh menggunakan peralatan digital dengan betul. Digital Marketing Sarawak menyediakan latihan intensif secara handholding selama minimum 6 bulan untuk pembangunan kapasitas. Ini berbentuk latihan-latihan. Termasuk pengurusan keusahawanan digital bagi startup dan akreditasi digital entrepreneurship certification. Beliau berucap dalam majlis penangguhan kursus pemasaran menggunakan laman sesawang di Hotel Purnama Limbang pada Selasa. Seramai 32 orang usahawan telah menyertai kursus tersebut bertujuan membantu meningkatkan kemahiran mereka dalam pemasaran secara dalam talian. Go Digital Sarawak menyediakan bantuan maksimum RM10,000 untuk membeli peralatan dan keperluan digital seperti membeli laptop, digital kamera, drone dan sebagainya. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelabuhan Sarawak Mintred juga mengadakan pelbagai program pembangunan kapasiti yang dijalankan secara fizikal dan dalam talian bagi membantu usahawan mempromosi dan memasarkan produk serta perkhidmatan mereka. Mintred turut menyedia dan melaksanakan beberapa bantuan kewangan dalam bentuk geran dan pinjaman seperti Skim Pinjaman Industri Kecil dan Sederhana SPIKS, Graduan ke Arah Keusahawanan Gerak, Usahawan Teknikal dan Vocational USTEF, Skim Kredit Mikro Sarawak SKMS dan Bantuan Sarawakku Sayang SME 2.0 Special Relief Fund SRF untuk membantu usahawan tempatan memperkembangkan lagi perniagaan mereka. Pada majlis itu, beliau telah menyerahkan mock check Skim Kredit Mikro Sarawak SKMS berjumlah RM1,270,800 daripada Agrobank kepada 47 peserta di daerah Limbang dan simbolik penyampaian sijil penyertaan kursus. Laporan seterusnya. Kementerian Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak komited untuk mewujudkan zon industri aquaculture ZIA di kawasan Lobastoh Rambungan di Lundu. Menterinya Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom memberitahu ini adalah selari dengan sasaran kerajaan untuk menjadikan Sarawak sebagai pengeksport makanan utama termasuk menjana RM1 bilion melalui penternakan udang menjelang 2030. Ujarnya, rancangan kementerian adalah untuk menambah, memperluas serta meningkatkan kawasan ternakan udang komersial sekurang-kurangnya sebanyak 7,000 hektar di seluruh Sarawak. Currently in Sarawak, we just about around 300 hectares. We are nowhere compared to even Sabah, even Perak, so that would be 1,000 hectares. But we do have land, and the hope is that for us to improve on infrastructure. Beliau berkata demikian ketika melawat Seahorse Marine Life Sendirian Berhad di Lobastoh Rambungan Lundu pada Rabu. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menyeru syarikat-syarikat sedia ada agar berkongsi teknologi moden bagi membangunkan lagi industri tersebut di Sarawak. Jelasnya, kerajaan sedia membantu pemain industri dalam pembinaan kemudahan asas seperti bekalan elektrik, air dan jalan raya asalkan syarikat sedia ada sudi berkongsi ilmu teknologi pertanian pintar yang berkaitan serta menyediakan khidmat nasihat kepada penternak kecil-kecilan.
ke perkembangan persidangan Dewan Rakyat. Kementerian Pembangunan Luar Bandar Malaysia KPLB akan membentangkan satu cadangan kenaikan harga siling bagi pembinaan program perumahan rakyat termiskin PPRT untuk diluluskan oleh Jemaah Menteri. Menterinya Datuk Seri Mazir Khalid memberitahu KPLB kini sedang dalam sesi libat urus bersama agensi-agensi berkaitan untuk mendapatkan pandangan sewajarnya. Jelasnya pada masa ini kos bahan binaan telah meningkat terutamanya selepas tempoh penularan wabak COVID-19. Kos binaan ini telah menyebabkan ramai di kalangan kontraktor kecil yang ada di kampung-kampung yang buat projek-projek membina rumah seumpama ini merasakan mereka tak mampu untuk melakukan kerana margin yang ada tu terlalu kecil. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tanjung Manis Yusof Abdul Wahab di Dewan Rakyat pada Rabu. Sehubungan itu, jelas beliau KPLB akan mencadangkan satu harga baru yang boleh diterima oleh pihak kontraktor. Sementara itu, Datuk Seri Mazir berkata sebanyak 69 unit rumah PPRT yang baru telah dibina manakala 344 unit rumah telah dibaik pulih di Parlimen Tanjung Manis semenjak tahun 2016 dengan peruntukan sebanyak 7.8 juta ringgit. Tambahnya lagi, program tersebut akan diteruskan pada tahun 2022. Manakala di Betong, pembinaan kompleks sukan sepauh yang menelan kos sebanyak 14 juta ringgit kini berada di fasa akhir dan dijangka siap dalam masa terdekat. Pada Rabu, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Gerald Rentap Jabu, turun padang bersama Majlis Daerah Betong selaku agensi pelaksana untuk meninjau kerja-kerja penyiapan projek raya tersebut oleh pihak kontraktor. Kompleks sukan itu merangkumi stadium tertutup dan stadium terbuka yang menyediakan pelbagai kemudahan untuk kegunaan orang ramai. Stadium tertutup mempunyai dewan serbaguna yang dilengkapi dengan penghawa dingin, 4 gelanggang badminton, tempat duduk untuk penonton, tandas serta sebuah pentas. Manakala kemudahan-kemudahan yang disediakan di stadium terbuka seperti pentas utama, padang bola sepak, trek sintetik untuk acara larian serta tandas. Sejurus selepas itu, Datuk Gerald meninjau kerja-kerja pembinaan Kompleks Sukan Daerah Kecil Debak yang sedang rancak dilaksanakan. Pembinaan Kompleks Sukan itu kini berada pada status 25% melibatkan kerja-kerja pembinaan trek, sistem perparitan serta padang bola sepak dan dijangka akan siap sepenuhnya pada penghujung tahun 2022. Semasa lawatan, Datuk Gerald memaklumkan oleh Majlis Daerah Betong bahawa pembinaan Kompleks Sukan itu hanya melibatkan trek, padang bola sepak dan tempat parkir. Beliau turut dimaklumkan mengenai cadangan untuk membina pentas utama di kompleks sukan itu pada masa akan datang bagi menambah baik kemudahan fasiliti sukan itu. Projek rakyat itu menerima suntikan dana sebanyak 6 juta ringgit sumbangan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg. Beralih ke laporan di Sibu, Universiti Teknologi Sarawak UTS telah mengadakan majlis menandatangani perjanjian MOU dengan Yayasan Farley di UTS Sibu pada Selasa. MOU tersebut bertujuan menjalinkan kerjasama dalam membantu golongan muda yang menghadapi kekangan kewangan, melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi serta mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan dibina atas kerjasama akademik. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Kansler UTS, Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid bersama Presiden Yayasan Farley, Jing Lau dan Pengurus Sumber Manusia Farley Sibu, Chew Hock Keng. Hadir menyaksikan majlis perjanjian MOU tersebut, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Perangkap Adu Nangka dan Pengerusi UTS, Dr. Anwar Rapai. Menurut Dr. Anwar, jumlah beasiswa bagi setiap pelajar bergantung kepada yuran kursus mereka. Katanya seramai 10 pelajar daripada kumpulan berpendapatan B40 akan menerima beasiswa daripada Yayasan Farley setahun. Bercakap dalam sidang media selepas majlis menandatangani MOU itu di UTS pada Selasa, Dr. Anwar menjelaskan kerjasama itu sangat penting bagi golongan yang berpendapatan rendah kerana ia boleh mengubah kehidupan mereka. Jelasnya, pemeteraian MOU itu menandakan satu lagi kejayaan bagi kedua-dua pihak kerana pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan boleh mendapat bantuan kewangan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Selanjutnya, Angkatan Pertahanan Awam APM Sarawak bakal mengembangkan cawangannya di seluruh daerah di negeri Sarawak. Pengarah Pertahanan Awam Negeri Sarawak yang setia PPJ PA, Mohtar Samad memaklumkan
Ketika ini, APM Sarawak mempunyai 21 pejabat pentadbiran dan memerlukan 24 lagi untuk memenuhi 45 daerah di negeri ini. Di Sarawak telah dibangkitkan dan disetujui bersama. Kita akan mengembangkan APM Sarawak dalam satu teks tadi untuk membuka cawangan-cawangan pejabat pentadbiran di seluruh daerah di negeri Sarawak, daerah penuh negeri Sarawak. Sekarang ni dalam Sabah Sarawak ada 45. Sarawak kita masih ada 21 pejabat masih. Kita perlukan 20 lebih lagi untuk mencukupi. Walaupun itu mungkin mengambil masa, tapi perancangan itu ada. Mungkin tidak akan sampai setahun 2 tahun, tapi insya-Allah berdasarkan sokongan pihak pengurusan tinggi pejabat, kita akan ke arah itu, mengambil masa berdasarkan keperluan dan juga prioriti tempat itu, ataupun kata orang disaster punya tempat-tempat yang utama lah. Tapi akhirnya nanti insya-Allah 45 daerah Pulau Sarawak akan ada pejabat APM. Beliau berkata demikian semasa bercakap kepada media selepas merasmikan sambutan ulang tahun Pertahanan Awam APM ke-70 di Pusat Pertahanan Awam Negeri Sarawak Puspa Kuching pada Khamis. Tambah Mohtar, perancangan awal pembukaan pejabat pentadbiran tersebut adalah di Simunjan, Selangau dan Pakan. Mengulas mengenai sambutan ulang tahun Pertahanan Awam bertemakan Sukarelawan Pertahanan Awam Pemangkin Sigap Keluarga Malaysia, beliau berkata ianya akan disambut secara serentak di seluruh negeri. Tambah beliau, sambutan tersebut bertujuan mengimbau perjalanan, pembangunan, pencapaian dan hala tuju APM selaku salah satu komponen penting pasukan keselamatan negara. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanari Ibrahim. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.Sarawak dan gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.